Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Saif Aiman bin Ahmad Saiful Bahari. Saya Muhammad Arif bin Adnan. Saya Muhammad Danish bin Idros. Saya Ahmad Isra bin Asmani. Saya Muhammad Saiful Kumpulan kami akan menerangkan tentang isu semasa berkaitan halal dan haram yang berlaku di Malaysia, iaitu arak zero alkohol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Solih bin Suhaini. Saya akan menerangkan pengenalan mengenai zero alkohol. Tujuan kajian ini adalah untuk mengupas isu tentang arak yang diberi nama zero alkohol secara mendalam dengan terdapat beberapa maklumat dan hujahan oleh tokoh agama. Terdapat beberapa syarikat menghasilkan arak yang mengandungi zero alkohol yang telah menimbulkan kekeliruan bagi umat Islam, sama ada boleh ataupun tidak untuk mengambilnya, kerana tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan arak. Seperti mana yang kita tahu, arak tidak boleh diambil walaupun sedikit dan tidak memabukkan. Produk mempromosikan dengan slogan "Now You Can", iaitu you merujuk kepada golongan yang alergik dengan bahan yang memabukkan, iaitu dalam Islam disebut khamr, yang kita tahu majoriti golongan ini adalah Muslim. Seterusnya, latar belakang isu. Akhbar The Sun bertarikh 8 Julai 2019 memaparkan poster minuman arak iaitu zero alkohol keluaran syarikat Heineken yang menjadi isu panas tentang penafian kehalalannya. Timbul beberapa isu yang menyatakan bahawa produk ini adalah halal, tetapi hakikatnya ia tetap haram walaupun terdapat zero alkohol. Pada asalnya, produk ini mengandungi alkohol dan telah melalui proses penyulingan dengan dipanaskan dan ditapis menjadi produk ini zero alkohol. Disebabkan ini, ia adalah haram untuk diminum oleh umat Islam. Walaupun ia telah dijamin tidak memabukkan, ia tetap diharamkan kerana perlakuan meminum arak adalah menyerupai golongan kafir. Selain itu, ia tidak menunjukkan sebarang ciri-ciri keislaman dalam diri. Proses pembotolan minuman zero alkohol juga menyerupai minuman arak yang menyebabkan umat Islam berasa was-was terhadap kehalalan minuman tersebut. Dan sekiranya berlaku was-was terhadap minuman tersebut, ia lebih baik ditinggalkan sebagai langkah berhati-hati. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan selawat dan salam kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, para isteri keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam seterusnya yang mengikut jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya Ahmad Isra bin Asmani akan menerangkan tentang pendapat ulama dan hukum berkaitan. Baru-baru ini negara dikejutkan dengan pengeluaran produk baru arak tanpa alkohol oleh sebuah syarikat yang ternama. Syarikat arak yang ternama. Apa yang menjadi kegemparan apabila ia dipromosikan dengan giat oleh pihak yang berkenaan dengan menggunakan tagline yang menggiurkan, iaitu Now You Can. Dengan tagline tersebut, ia diletakkan pula berhampiran dengan produk-produk halal yang lain. Ia menimbulkan kekeliruan kerana seolah-olah menggambarkan produk itu berstatus halal. Namun demikian, setelah pelbagai pihak menyatakan bantahan dan mempertikaikan cara produk tersebut dipromosikan, pada 13 Julai 2019, syarikat berkenaan telah mengeluarkan kenyataan media menjelaskan bahawa produk tersebut ialah non-halal dan hanya dikhususkan buat bukan Islam. Sehubungan dengan itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof telah menegaskan bahawa pengeluaran produk sedemikian adalah tidak wajar dan mengelirukan. Ini kerana proses penghasilan minuman itu termasuk penyulingan air dibuat dalam kerangka menghasilkan arak. Justeru, beliau menasihati pengguna Islam supaya tidak membeli atau menggunakan sebarang produk yang diragui status halalnya. Justeru, kami melihat isu ini perlu diberi perhatian yang serius oleh pihak berwajib dan semua pihak. Dengan itu, kami menyatakan dalam bayan Linas kali ini ada satu lagi penjelasan berhubung isu arak bertajuk
status minuman yang menyerupai arak. Semoga Bayang Linas kali ini memberi pencerahan yang tuntas akan mudaratnya arak pada kehidupan peribadi dan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Danish bin Idrus akan menerangkan tentang pengharaman arak. Arak merupakan najis dan dosa besar sekiranya melakukan aktiviti yang berkaitan dengannya. Wajib sebagai umat Islam untuk menjauhi, dan ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bahawa sesungguhnya arak dan judi dan pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah adalah kotor dari perbuatan syaitan. Oleh itu, hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Surah Al-Maidah ayat 90. Jumhur ulama bersepakat tentang pengharaman meminum arak sama ada sedikit atau banyak. Ini kerana sifatnya yang memabukkan dan menyebabkan hilang ingatan untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Lihat Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Quwatiyah. Jelas seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, sesungguhnya syaitan itu hanyalah bermaksud mahu menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dengan sebab arak dan judi, dan mahu memalingkan kamu daripada mengingati Allah dan daripada mengerjakan sembahyang. Oleh itu, mahukah kamu berhenti daripada melakukan perkara-perkara yang keji dan kotor itu, atau kamu masih berdegil? Selain itu, mengikut mazhab Imam Syafi'i, arak serta minuman yang memabukkan adalah najis. Ini jelas dalam ayat di atas. Perkataan rijzun memberi makna dari segi bahasa, kotor atau najis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif bin Adnan akan menerangkan tentang muzakharah khas jawatan Fatwa Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam Malaysia yang membincangkan isu alkohol dalam makanan, minuman berwarni dan ubat-ubatan bagi 14 hingga 16 2011 telah bersetuju memutuskan seperti berikut. Setiap minuman arak adalah mengandungi alkohol. Walau bagaimanapun, bukan semua alkohol itu adalah arak. Alkohol yang diperoleh daripada proses pembuatan arak hukumnya haram dan najis. Tetapi manakala alkohol yang diperoleh bukan melalui proses pembuatan arak, hukumnya tidak najis, tapi haram, tidak boleh diminum dalam bentuk aslinya kerana ia adalah racun dan boleh membunuh. Minuman ringan yang diproses dibuat bukan tujuan untuk menghasilkan arak dan mempunyai alkohol di bawah aras 1% adalah harus ataupun boleh diminum. Manakala minuman ringan yang dibuat dengan niat cara sama seperti proses membuat arak, sama ada banyak ataupun sedikit alkohol, ataupun alkohol itu disuling, adalah haram untuk diminum. Makanan atau minuman yang mengandungi alkohol secara semula jadi seperti buah-buahan, kekacang, bijirin serta perahannya atau alkohol yang terkandung itu terjadi secara sampingan semasa proses pembuatan makanan atau minuman adalah tidak najis dan harus, itu boleh dimakan ataupun diminum. Makanan atau minuman yang mengandungi bahan perisa atau pewarna yang mengandungi alkohol untuk tujuan penstabilan adalah harus ataupun digunakan secara alkohol itu bukan dihasil daripada proses pembuatan arak, dan kualiti dalam produk akhir itu adalah tidak memabukkan dan kadar alkohol tidak melebihi
0.5%. Bukan saja arak itu haram pada zatnya, bahkan Rasulullah SAW menegah umat Islam daripada terlibat dengan apa saja yang menyumbang kepada arak. Ini berdasarkan hadis Nabi, itu bermaksud Rasulullah SAW melaknat 10 orang yang berkaitan dengan arak, iaitu yang memerah, yang meminta perah, yang minum, yang membawa, yang dibawa kepadanya, yang menuangkan arak, yang menjual, yang memakan hasil jualan arak, yang membeli dan yang dijual untuknya. Itu riwayat Al-Tirmizi 1295. Al-Marhum Syekh Atwiya Al-Sakh ketika ditanya tentang orang bekerja di sektor yang membantu penjualan arak, beliau menjawab, dan orang yang memberi minuman arak kepada orang lain mendapat dosa yang sama seperti mana yang telah diberitahu oleh nas hadis. Sama ada dia reda dengan perbuatan tersebut dan orang reda dengan maksiat, maka akan dihukum dengan hukuman yang sama orang yang melakukannya. Ataupun dia hanya membantu dalam perkara maksiat, orang yang membantu dalam perkara maksiat, maka dia turut serta mendapat dosa disebabkan maksiat tersebut. Rujuk An Ahsan Al-Kalam fi Al-Fatwa wal Al-Hakam. Maka pekerjaan tersebut adalah haram kerana ia membantu dalam pembuatan arak, di mana ia adalah sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah. Kaedah fiqh menyebut yang bermaksud setiap perkara yang membawa kepada perkara yang haram, maka ia adalah haram hukumnya. Berdasarkan kaedah ini, maka membantu dalam perkara yang diharamkan oleh Allah adalah dikira sebagai berdosa, iaitu dikuatkan lagi dengan firman Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Saif Aiman bin Ahmad Saifubari akan menerangkan tentang cadangan cara penyelesaian isu berdasarkan kaedah halal dan haram daripada Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Daripada isu ini terdapat 3 prinsip halal dan haram daripada Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang dapat kita kaitkan. Prinsip yang pertama yang boleh dikaitkan dengan isu ini ialah mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram sama dengan mensyirikkan Allah. Islam telah mengecam ke atas orang-orang yang mengharamkan dan menghalalkan keseluruhannya. Namun ianya telah mengkhususkan orang yang suka mengharamkan itu dengan kecaman yang lebih kuat dan lebih berat. Memandangkan apa yang terdapat pada tujuan seperti ini, adanya kongkongan terhadap orang ramai dan menyempitkan terhadap apa yang diluaskan oleh Allah kepada mereka tanpa ada sebab memaksanya. Ini kerana hal tersebut hanya memenuhi kehendak sebahagian agama dan keterlaluan sahaja. Daripada prinsip yang pertama ini, kita sebagai umat Islam hendaklah mematuhi segala halal dan haram yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, dan kita tidak boleh sewenang-wenangnya menghalalkan sesuatu yang haram dan mengharamkan sesuatu yang halal, kerana setiap halal dan haram yang telah ditentukan oleh Allah itu ada sebab-sebab tertentu dan sebab-sebab yang kukuh mengapa satu perkara itu halal dan satu perkara itu adalah haram. Jadi sebagai umat Islam, kita hendaklah lebih mengenal, lebih berwaspada dan juga lebih berhati-hati dalam mengatakan satu perkara itu. Daripada prinsip yang pertama ini, cara penyelesaian yang boleh digunakan untuk kita mencegah isu yang berlaku ini adalah umat Islam mestilah lebih mengambil tahu tentang isu halal dan haram, bagi lebih berhati-hati dalam mengambil pelbagai makanan dan minuman, supaya setiap makanan dan minuman itu adalah halal dan dijamin kualiti dan isi kandungannya. Jadi sebagai umat Islam, kita perlulah lebih berhati-hati kerana seperti yang kita tahu, dalam dunia yang serba moden sekarang ini terdapat juga pelbagai makanan yang kita juga tidak tahu daripada mana asal usulnya. Sekarang telah terlalu banyak kilang-kilang usaha makanan yang melakukan pelbagai jenis makanan ataupun pelbagai jenis minuman. Jadi kita perlulah lebih berhati-hati dan juga waspada tentang satu perkara itu. Baiklah,
Seterusnya ialah prinsip yang kedua. Prinsip yang kedua pula, niat yang baik tak boleh membersihkan yang haram. Islam sentiasa menghargai setiap galakan yang mulia, maksud yang baik serta niat yang bersih dalam perundangan secara keseluruhan. Tetapi jika perkara itu melibatkan perkara yang haram, maka tetap tidak dibenarkan dalam Islam. Daripada prinsip ini, kita sebagaimana kita tahu, setengah orang boleh salah sangka tentang prinsip ini, kerana seperti mana kita tahu ada setengah golongan yang mungkin mereka melakukan pencurian tapi dengan niat mereka kata melakukan mencuri satu perkara itu untuk orang lain yang lebih memerlukan. Dengan seperti itu, ia tidak dibenarkan sama sekali dalam Islam, kerana memang niat yang mereka ingin lakukan itu ialah baik untuk menolong orang yang dalam kesusahan, tapi cara mereka melakukan perkara itu adalah dengan cara yang salah, iaitu dengan mencuri daripada orang lain. Jadi sebagai umat Islam, kita perlulah kita meneliti dulu satu perkara itu sebelum kita melakukannya. Contohnya, jika kita ingin membantu seorang pun, hendaklah kita menggunakan langkah yang baik dan tidak melakukan perkara yang buruk hanya untuk menolong orang. Itu adalah haram dalam Islam. Cara penyelesaian isu ini berdasarkan prinsip yang kedua, iaitu umat Islam hendaklah merujuk kepada tokoh-tokoh agama jika berlaku kekeliruan selagi kita tidak berada dalam situasi darurat. Umat Islam perlu ingat tiada niat baik yang boleh menghalalkan perkara yang haram. Jadi selaku umat Islam, hendaklah kita sentiasa mengingatkan perkara itu yang ditanam dalam diri kita, iaitu niat baik tidak boleh menghalalkan satu yang haram. Baiklah, seterusnya ialah prinsip yang ketiga, iaitu haram membuat tipu helah untuk perkara yang haram. Sebagaimana Islam mengharamkan sebarang bentuk perbuatan yang membawa kepada haram, menerusi cara-cara yang zahir, juga mengharamkan tipu daya untuk melakukannya dengan cara tipu daya syaitan. Di mana kita tidak bolehlah melakukan sebarang tipu daya itu, melakukan tipu daya untuk menampakkan seperti perkara itu adalah halal dan sebagainya, sedangkan perkara itu adalah haram, tetapi kita mengelirukan orang lain dengan menggunakan helah. Kerana perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak baik, dan perbuatan itu boleh menyusahkan umat Islam yang lain lah jika umat Islam yang lain tertipu dengan helah berikut. Cara penyelesaian yang dapat kita gunakan untuk isu ini daripada prinsip yang ketiga, iaitu haram membuat tipu helah untuk perkara yang haram. Sikap peniaga yang selalu melakukan helah adalah haram, walaupun produk tersebut tidak mempunyai bahan-bahan yang haram, tapi tujuan itu ia dibuat adalah haram. Sebagai umat Islam, seharusnya sedar perkara ini berlaku dan sentiasa waspada dalam membuat pemilihan produk makanan dan minuman. Jadi selaku umat Islam, tidak kiralah jika kita ini seorang peniaga ataupun bukan, jika satu perkara itu adalah haram, maka ia tetap haram dan kita tidak boleh melakukan helah di atas perkara tersebut seolah-olah untuk menampakkan perkara itu adalah perkara yang halal. Sekian daripada saya. Berdasarkan kajian yang kami telah lakukan tentang isu zero alkohol ini, kesimpulannya pengakhiran kajian telah dijalankan dapat serba sedikit maklumat yang dapat dimanfaatkan oleh semua orang. Ini bagi memastikan makanan dan minuman yang dibeli adalah halal dan tiada syak wasangka terhadap statusnya. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan arak sejajar dengan judi, penyembahan berhala, bertenung nasib, kerana ia merupakan dosa besar yang dikutuk oleh Allah. Menjauhi meminum minuman keras adalah kunci utama keselamatan nyawa, akal, agama, keturunan dan harta. Dari segi sifat waraknya,
Memilih makanan sebab pemilihan makanan dan minuman akan mempengaruhi kepribadian seseorang individu tersebut. Kita perlulah memberi nasihat kepada pengguna Muslim supaya sentiasa merujuk pada pihak berkuasa agama berkaitan hal ini untuk memastikan minuman dan makanan yang mereka ambil ini adalah benar-benar halal. Sekiranya produk minuman yang dikeluarkan syarikat-syarikat minuman arak ini, lebih baik kita elakkan bagi tidak menimbulkan fitnah dan keliru statusnya. Sekian, terima kasih.